Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi tazkirah siri ke-82. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya. Kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu di hari Jumaat yang barakah ini. Makluman semua, tazkirah kita pada pagi ini dikendalikan oleh saya, Nurul Wahidah binti Syibu Fatila dari Jabatan Seni Bina dan Alam Bina. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada hadirin semua. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan tuan penyampai tazkirah kita pada pagi ini, saya ingin mempersilakan pengerusi Jabatan Seni Bina dan Alam Bina, Profesor Madya Dr. Wardah Fatimah Muhammad Yusof untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator, Puan Nurul Wahidah daripada JSAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Pertama kali bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana kita semua diberi kesempatan dan kesihatan yang baik pada pagi ini untuk bersama-sama menghadirkan diri ke tazkirah anjuran FKAB siri yang ke-82. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua para hadirin yang terdiri daripada profesor, pensyarah Jabatan Seni Bina, pegawai, pengurusi jabatan, timbalan-timbalan dekan, kaki tangan pelaksana dan sama ada warga UKM atau bukan warga UKM. Terima kasih diucapkan. Dan kita juga bersyukur pada hari ini kerana kita bersama-sama kita adalah penceramah yang hebat iaitu Ustaz Tuan Wan Muhammad Wan Ibrahim, Pengarah Jabatan Pengurusan Da'i dan Sukarelawan daripada Hidayah Center Foundation. Dengan tajuk beliau yang sangat menarik, yang saya rasa memang tajuk beliau ni merupakan cita-cita kita semua, iaitu bersama ke syurga. Jadi saya tak nak mengulas panjang. Moderator kita akan memperkenalkan Ustaz Tuan Wan Muhammad ni dengan lebih lanjut. Jadi saya persilakan kepada Puan Moderator kita, Puan Nurul Wahidah. Terima kasih diucapkan. Terima kasih Doktor di atas kata aluan sebentar tadi. Untuk makluman semua, penceramah kita pada pagi ini ialah Ustaz Tuan Wan Muhammad Wan Ibrahim. Tidak salah kiranya saya membacakan sedikit latar belakang beliau. Beliau dilahirkan di Petaling Jaya, Selangor, mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Islam Al-Amin, Kuala Lumpur dan Sekolah Menengah Islam Al-Amin, Gombak. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda Universiti Teknologi Mara, UiTM Shah Alam dalam bidang komunikasi massa. Kini beliau merupakan pengarah Jabatan Pengurusan Da'i dan Sukarelawan Hidayah Center Foundation HCF. Sepanjang bersama HCF, beliau telah dijemput mengendalikan latihan dakwah di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak, serta di pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Selain HCF, beliau juga aktif dengan beberapa organisasi lain seperti Gabungan Dakwah Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Hidayahku Malaysia, Regional Development Community Berhad, Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad dan Akademi Al-Amin Sendirian Berhad. Beliau mempunyai tauliah Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Itulah serba sedikit latar belakang penceramah hebat kita pada pagi ini. Bersama ke syurga, itulah tajuk tazkirah kita pada pagi ini. Dengan itu, majlis mempersilakan Ustaz Tuan Wan Muhammad untuk menyampaikan tazkirah. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Nurul Wahidah. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Wardah Fatimah binti Muhammad Yusof, Pengerusi Jabatan Seni Bina dan Alam Bina. Yang saya hormati Encik Najib Adun, Ketua Pentadbiran Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Dan seterusnya Profesor, para pensyarah, para kaki tangan, pegawai-pegawai dan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul pada pagi ini pada hari yang sangat mulia, iaitu hari Jumaat, penghulu segala hari. Yang mana sehingga ke hari ini kita masih lagi memperoleh begitu banyak nikmat yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Sama ada nikmat itu adalah nikmat yang kita sentiasa mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa berdoa semoga Allah mempermudahkan segala urusan kehidupan kita. Kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita beribadat kepadanya. Malah Allah kurniakan juga nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak pernah minta, tetapi kita memerlukannya dalam kehidupan kita. Dan Alhamdulillah, dengan kepelbagaian nikmat tersebut, selain daripada kita memantapkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjalankan tanggungjawab kita juga sesama manusia. Kita saling berinteraksi, saling membantu, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Dan disebabkan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka wajib sebagai seorang yang beriman kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM kerana memberikan peluang untuk saya mewakili Hidayah Center Foundation berkongsi sedikit ilmu dan yang ada. InsyaAllah saya difahamkan sampai 9.30 slot tazkirah. InsyaAllah saya pun kalau boleh tak nak panjang-panjang, tak nak ambil masa tuan-tuan dan puan-puan semua bekerja. Mungkin perkongsian saya pada pagi ini yang bertajuk Bersama ke Syurga lebih banyak berkisar kepada pengalaman-pengalaman saya dalam kerjaya yang saya ceburi pada hari ini. Kalau ada mungkin ilmu yang saya kongsikan itu, insyaAllah mungkin ilmu yang kita sudah biasa dengar, ataupun masing-masing telah pun mengamalkannya dalam kehidupan. Namun insyaAllah pengalaman-pengalaman tersebut yang saya akan kongsikan bersama Hidayah Center Foundation akan mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang perlu kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan kita. Dalam perjalanan kita yang singkat ini di atas dunia untuk kita bersama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baik, ini sedikit latar belakang saya. Saya tak akan baca semua ni, telah pun diperkenalkan oleh Puan Pengerusi Majlis. Cuma background saya ni sebab saya dengar tadi ustaz, ada sebut ustaz. Saya ni sebenarnya bukan ustaz. Dan confirm saya ni bukan ustazah lah. Sebab dari segi latar belakang pendidikan tu saya dalam bidang komunikasi massa, mass communication daripada UiTM, grad tahun 2004. Tahun ni umur 42 tahun. Maka kalau panggil Cik Wan pun tak apa, ataupun Tuan Wan kan. Nak panggil Wan Muhammad pun saja pun tak apa. InsyaAllah. Cuma mungkin banyak kali saya berkongsi, membuat perkongsian tu, bila orang panggil ustaz tu, mungkin sebab saya banyak share pengalaman lah dalam bidang dakwah. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan tazkirah, peringatan lebih-lebih lagi kepada diri saya sendiri melalui satu ayat yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran.
yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang bermaksud pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Aku itu merujuk kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dan aku cukupkan untuk kamu nikmatku. Dan aku redha Islam satu-satunya agama untuk kamu. Melalui ayat ini yang kita faham bila Allah menggunakan beberapa perkataan penting, antaranya Allah menggunakan perkataan din, dinakum, yang bermaksud agama kamu ataupun cara hidup, din, way of life. Dan Allah juga menggunakan perkataan ni'mat, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, nikmat. Dan Allah juga menggunakan perkataan Islam, Islam. Yang mana daripada ayat ini kita memahami dan kita meyakini 100% bahawa Islam merupakan agama, merupakan satu-satunya cara hidup yang Allah turunkan kepada manusia, bukan agama-agama yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah yang lain, dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Perkataan Islam ini bukan rekaan Nabi Muhammad SAW. Bukannya dinamakan oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang menamakan agama ini adalah agama Islam. Malah agama Islam ini merupakan agama manusia pertama di atas dunia ini, iaitu Nabi Adam AS. Nabi Adam AS dan juga isterinya Hawa dan keturunannya pada asalnya semuanya Islam. Sebab apa? Sebab bila Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan cara hidup yang sesuai untuk manusia, iaitu agama Islam. Dan Nabi Adam itu asalnya di syurga. Asalnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan isterinya Hawa. Dan kemudiannya Adam diturunkan ke dunia, dan kita semua manusia diperintahkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap supaya suatu hari nanti dalam kehidupan kita akan datang, kita akan kembali ke kampung asal kita. Dan kita akan bersama-sama kembali ke kampung asal kita. Sekarang ni sebenarnya kita masing-masing ada kampung kan. Kalau kita raya tu, kita balik kampung kan. Ada yang kampung orang Kelantan, ayah saya orang Kelantan, mak saya orang Johor, saya membesar di Gombak. So sebenarnya kampung saya Gombak lah. Isteri saya orang Perlis. Masing-masing kita ada kampung masing-masing kan. Tetapi sebenarnya sebagai seorang manusia, tidak kisah, tidak kira kita ni Islam ataupun bukan Islam. Kita ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang beragama lain. Tetapi kampung kita asalnya semua adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita bersama-sama kembali ke kampung asal kita di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dalam ayat ini Allah mengatakan nikmat, Allah menggunakan perkataan nikmat, Allah menggunakan perkataan Islam, maka Islam itu sebenarnya adalah satu nikmat yang kita peroleh sebagai seorang manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam ini adalah nikmat, bukan sekadar nikmat, tetapi sebenarnya nikmat terbesar. Nikmat terbesar yang Allah berikan dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita yang kita tak mampu hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah kata dalam Al-Quran, bila mana kamu mendapat nikmat, kamu nak menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tak mampu menghitungnya. Sebab terlalu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Dalam keadaan kita susah pun sebenarnya Allah berikan nikmat, Allah berikan kesenangan kepada kita. Namun, nikmat terbesar dari sisi Allah yang Allah kurniakan kepada manusia, sebahagian manusia, ialah nikmat kita dalam beragama Islam. Sebab apa nikmat tuan-tuan, puan-puan? Sebab apa nikmat terbesar? Yang sebenarnya wajib kita syukuri. Wajib sangat kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nikmat Islam ni Allah tak berikan kepada semua manusia yang Allah ciptakan di atas dunia ini. Tak semua orang yang mendapat nikmat Islam. Masih ada di luar sana yang masih belum mendapat ataupun merasai kemanisan hidup sebagai seorang yang beragama Islam. Walaupun sebenarnya pada alam roh, kita semua pernah berada di alam roh, cuma kita tak ingat apa yang berlaku pada kita. Kita tak tahu apa yang berlaku pada alam roh itu, tetapi Allah beritahu dalam Al-Quran,
Bila Allah kata wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 172. Allah minta saksi kepada semua manusia, siapa Tuhan kamu? Allah minta saksi kepada semua roh manusia sebelum manusia dihidupkan di atas dunia ini. Tidak kisah hari ini namanya Ali, ataupun namanya Acong, ataupun namanya Kumar, ataupun namanya Sugimoto, ataupun namanya Messi, dan sebagainya. Pada alam roh, semua roh manusia Allah tanya kepada roh manusia, siapa Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua roh manusia mengakui, bersyahadah, bahawa Allah Tuhan yang satu. Asalnya semua manusia Islam pada alam roh. Cuma bila manusia itu lahir di atas dunia, Allah takdirkan ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Itu semua perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, perancangan yang terbaik. Allah Maha Perancang, dan mudah-mudahan bila kita hari ini beragama Islam, kita mendapat nikmat Islam, kita mati dalam keadaan Islam, insya-Allah. Bila kita menghembuskan nafas terakhir, bila Allah tarik nyawa kita, pada suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita beragama Islam, insya-Allah. Walaupun dalam perkara ini ada juga bila pengalaman kita berdakwah kepada orang bukan Islam, bila kita menceritakan tentang agama Islam, ada juga yang bertanya kepada kita, Brother Wan, soalan non-Muslim, Brother Wan, kenapa Tuhan tu tak jadikan semua orang Islam atas dunia ini? Tuhan tu kan Maha Penyayang. Kenapa Tuhan tak jadikan dia semua orang Islam? Tak perlu ada orang Islam, orang bukan Islam. Tak perlu ada agama-agama yang lain. Semua sembah Allah Tuhan yang satu. Dan semua sama-sama. Kalau misalnya kata balasan baik, syurga kan. Kenapa perlu adanya syurga dan neraka? Syurga untuk orang yang beriman, neraka untuk orang yang kafir. Kenapa Allah ciptakan ada orang Islam, ada orang kafir? Maka sebagai seorang Muslim, untuk kita berkongsi nasi Islam, kita kena ada ilmu lah untuk menjawab kan. Kalau kita nak jawab pada dia, contoh namanya John kan. John, sebenarnya kan kalau Tuhan nak ciptakan kita semua manusia, semua Islam, tak ada masalah. Tuhan boleh ciptakan kita semua Islam. Tuhan boleh ciptakan makhluknya semua taat 100% perintah Allah. Sebagaimana Tuhan ciptakan malaikat. Tuhan ciptakan malaikat, satu makhluk yang Allah ciptakan 100% taat perintah Allah, tak melakukan maksiat. Tetapi berbeza penciptaan. Manusia ni penciptaannya berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Bila Allah ciptakan manusia sebab Allah nak uji manusia. Allah nak berikan ujian kepada manusia. Ada perkara yang manusia kena buat atas dunia ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk surah 67 ayat yang kedua. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati manusia, mati dan hidup manusia, untuk Allah uji siapa yang paling baik amalnya. Maka sebab itu, di atas dunia ni ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Yang penting bukannya kita lahir macam mana. Kadang-kadang ada juga non-Muslim kata, Brother Wan, untunglah orang Islam lahir Islam, macam kita orang Melayu kan, ramai lahir Islam dapat syurga. Kami ni lahir bukan Islam tak dapat syurga. Kita kata pada dia, John, yang penting bukan lahir macam mana, yang penting macam mana kita mati nanti. Macam mana keadaan kita bila kita mati. Walaupun kita lahir dalam keadaan bukan Islam, tetapi dalam kehidupan kita, kita akhirnya menerima, bersyahadah kan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan kita mati dalam keadaan Islam. Kita ada peluang untuk bersama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, insya-Allah. Maka dengan nikmat Islam yang kita peroleh, tuan-tuan, tak kisah apa sahaja cara yang kita alami hari ini, kita mendapat hidayah, Alhamdulillah, saya rasa semua, mungkin majoriti ataupun semua dalam kumpulan yang menyertai sesi tazkirah pada pagi ini, termasuk saya. Sebab apa hari ini kita Islam? Macam mana hari ini kita boleh menjadi seorang Islam? Sebab mak ayah kita Islam. Sebab keturunan kita Islam. Nenek moyang kita Islam. Biasanya kalau di Malaysia ni Melayu Islam. Alhamdulillah, itu pun sebenarnya takdir Allah SWT untuk kita. Kita bersyukur sangat. Namun ada juga kawan-kawan kita, termasuk Hidayah Center, bila kita menyantuni golongan mu'alaf, mereka yang kembali kepada agama Islam, alhamdulillah, dengan pelbagai asbab, pelbagai sebab, pelbagai cara. Mereka lahir dalam keadaan bukan Islam, dan kemudian Allah berikan hidayah. Bila mereka mendapat hidayah itu, macam-macam cara mereka dapat hidayah. Pengalaman kami Hidayah Center ni, ada yang masuk Islam sebab dengar azan.
Ada yang sebab dengar Quran dalam TV, ada yang sebab mimpi, ada yang sebab kahwin, ada yang juga sebab mengkaji Islam. Sebab kita berkongsi masjid Islam, mereka nak tahu lebih, mereka kaji Islam, kaji Quran. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada mereka, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, dalam slide saya pagi ini saya akan banyak kongsi gambar lah, kongsi gambar. Tak banyak sangat teori-teori lah, saya akan kongsi pengalaman. Okay, baik tuan-tuan, ini keluarga besar Hidayah Center. Keluarga besar Hidayah Center, yang mana sebenarnya keluarga kita semua lah, insya-Allah. Kita ni dalam satu keluarga yang besar. Kita semua ni anak-anak Adam. Dalam keluarga Hidayah Center ni, dalam gambar ini, kita boleh lihat kepelbagaian etnik dan kaum. Bila mana kita Hidayah Center ni, kita memperkasakan ataupun kita membantu mereka yang kembali pada agama Islam. Dan juga kita libatkan umat Islam yang bersama-sama dalam usaha dakwah. Dalam gambar ni ada orang Cina, ada orang Melayu, ada orang India, ada orang kalau ni dulu bos saya, kalau nampak kereta ni dulu bos saya, namanya Tuan Haji Nicholas Sylvester. Nicholas Sylvester. Orang Papar Sabah, orang Dusun Kadazan, dibesarkan sebagai seorang yang beragama Kristian. Namun pada tahun 1985, sewaktu beliau melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat, di Amerika Syarikat, di negara US, beliau memeluk agama Islam. Orang kat sana yang berdakwah kepada dia masuk Islam. Dan hari ini alhamdulillah beliau menjadi seorang yang sangat hebat dalam dakwah, merencana dan juga menggerakkan pelbagai aktiviti dakwah. Di sini pun ada orang US, dahulunya beragama Yahudi, Brother Rashad, alhamdulillah hari ini beragama Islam. Ada seorang pakcik ini dan pakcik nama Islamnya Ibrahim, dan juga anaknya Sakinah. Mereka ni berasal daripada Colombia. Colombia kita tahu satu negara yang jauh di Amerika Selatan. Beragama Kristian, Kristian. Alhamdulillah juga memeluk agama Islam. Dan pelbagai lagi lah etnik dan bangsa. Kita bukan sekadar melaksanakan usaha dakwah. Bila kita sampaikan Islam, ada yang syahadah, tetapi bila mereka bersyahadah, kita pastikan juga mereka kekal, mereka mantap dari segi akidah, ibadat, akhlak dan sebagainya. Mereka menjadi Muslim yang sejati, insya-Allah. Dan nak berkongsi pengalaman kita menyantuni mualaf ni tuan-tuan, kita ada banyak pengalaman mualaf-mualaf kita ni. Bila mereka masuk Islam, bukan senang mereka syahadah. Tak semua yang mendapat kemudahan bila mereka syahadah. Banyaknya sebenarnya di kalangan mualaf kita ni, dalam usaha kita bersama-sama nak ke syurga Allah ni, mereka pun nak ke syurga, dan mereka mendapat cabaran yang sangat hebat. Dihalau oleh keluarga, dibuang kerja, hilang kawan sebab kawan pun tak suka dia masuk Islam, dan sebagainya. Mungkin satu contoh yang saya boleh nak ambil tuan-tuan, ini sebenarnya gambar tahun 2016. Masa tu kita buat program raya Aidilfitri. Biasanya bila raya ni kita akan buat program khas untuk mualaf. Sebab apa? Sebab mualaf-mualaf ni tak ada tempat. Bila hari raya pertama, raya kedua tu mereka tak ada tempat nak beraya. Sebab apa? Sebab ahli keluarga mereka bukan Islam. Kalau kita tak buat majlis khas untuk mereka, mereka tak merasai pengalaman berhari raya bersama-sama dengan umat Islam. Walaupun mereka sudah pun menjadi seorang Islam, mereka berhak untuk merayakan hari kemenangan. Salah seorang ni tuan-tuan, namanya Sister Sumayah. Kalau nampak saya punya kesemos ni, Sister Sumayah ni, dia bangsa Portugis, dia etnik Portugis daripada Johor. Gambar ni tahun 2016, dia masuk Islam tahun 2011. Masa tu dia belajar. Dia masih lagi muda. Dan 2011 masuk Islam, dan dia belajar di kolej swasta di KL. Dan pada tahun 2016 tu bila kita buat majlis raya, kita jemput semua mualaf-mualaf datang, termasuk Sister Sumayah, dan kita jemput dia buat perkongsian cerita pengalaman peribadi dia sebagai seorang Islam. Dan bila dia cerita tuan-tuan, saya ingat sangat dia punya cerita ni apa yang dia cerita dalam majlis raya ni. Dia kata terima kasih Hidayah Center sebab menganjurkan program ini, jemput saya datang. Dan sebenarnya inilah kali pertama saya sambut raya. Inilah kali pertama saya sambut raya. Saya dengar dia sebut kataan tersebut, kata-kata tersebut, saya pun memang tersentak. Kita rasa macam sesuatu yang memukul kita dah 5 tahun masuk Islam tuan-tuan. 5 tahun masuk Islam, macam mana saudara kita ni yang struggle, yang berjuang untuk Islam, yang berjuang untuk kita bersama-sama ke syurga Allah, boleh kali pertama sambut raya.
kan? Boleh kali pertama sambut raya dalam keadaan sebenarnya dah lama dia masuk Islam, kan? Dan bila saya masa tu fikir pula, saya ni bila raya, bila saya raya, saya happy, kan? Happy dengan keluarga, kan? Kita makan sedap, berpelbagai juadah, kan? Kita bersama dengan keluarga, saudara-saudara, kan? Balik kampung, kita pakai pakaian cantik, kan? Tapi ada saudara kita yang berjuang, kan? Untuk bersama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Mereka dalam keadaan tersebut, kan? Tak ada sesiapa yang menyantuni. Itulah cabaran-cabaran tuan-tuan, orang-orang yang Masya Allah. Kalau dalam masa zaman Nabi itu kita ada kaum Ansar dan Muhajirin. Orang-orang yang Muhajirin itu berhijrah ke Mekah. Mereka tinggalkan sanak saudara, mereka tinggalkan harta benda, kesenangan. Mereka pergi ke Madinah sehelai sepinggang. Abdul Rahman bin Auf pun asalnya orang kaya pun tinggalkan semua harta dia, sebab orang kafir Quraisy tak bagi dia bawa harta dia. Pergi sehelai sepinggang ke Madinah. Dan di Madinah mereka dibantu oleh orang Ansar. Dan sebenarnya itulah kita di center ni, kita nak mengajak, kita nak menjemput sesiapa yang ada kesempatan untuk kita, mari kita menjadi orang Ansar pada seperti mana zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak pahala kita kalau kita bantu mereka yang berhijrah ni, insya-Allah. Kita doakan semoga mereka ni semua kuat dengan agama Islam yang telah pun mereka anuti. Okay, baik tuan-tuan, satu lagi ayat yang saya ingin kongsikan pada pagi ini, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu lelaki dan perempuan. Kami ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, iaitu daripada Adam dan Hawa. Ya. Dan daripada Adam dan Hawa itu kami jadikan kamu waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kamu berbeza-beza, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Dan daripada Adam dan Hawa, Allah jadikan keturunan Adam dan Hawa itu akhirnya pelbagai etnik dan bangsa, dan mewujudkan juga kepelbagaian agama bila mana manusia telah pun terpesong daripada ajaran Islam, peranan syaitan yang berjanji dengan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan hari ini di Malaysia, alhamdulillah, kita hidup dalam suasana aman dan harmoni. Kita hidup dalam suasana masyarakat majmuk, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Dan kalau di Sabah Sarawak tu ada pelbagai bangsa, dusun, kadazan, rungus, murut, tidung, bajau, dan sebagainya. Kalau di Sarawak itu ada Iban, Kedayan, Bidayuh, Murut, Kelabit, Penan dan sebagainya. Itu semua adalah ciptaan Allah, Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan bila kita berbeza-beza dari suku dan bangsa ni tuan-tuan, kita kena saling kenal mengenal. Itu perintah Allah, lita'arafu. Kita kalau sebagai seorang Melayu, tak boleh kita hidup sesama orang Melayu sahaja. Dan bila kita ni orang Islam, tak boleh hidup sesama orang Islam sahaja. Kita kena berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita dan juga tidak sebangsa dengan kita, seetnik dengan kita. Dan insya-Allah saya percaya tuan-tuan semua dalam kumpulan ini semua memang sedang berinteraksi. Memang kita ada kawanan Muslim. Memang kita ada kawan yang bukan Melayu. Saya kata kalau kita ada jiran, jiran bukan Islam, jiran bukan Melayu, kita berinteraksi dengan mereka, kita buat baik dengan mereka. Sebab itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks ta'aruf ni tuan-tuan, ta'arafu tuan-tuan, bila kita faham tentang peranan kita sebagai seorang Muslim, peranan kita untuk kita meneruskan legasi sunnah terbesar Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi diutuskan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia, maka kita sebagai seorang Muslim, kita ikut jejak Nabi. Bila kita berta'aruf kepada orang-orang sekeliling kita, kita ta'arufkan juga kepercayaan kita. Kita ta'arufkan, kita perkenalkan juga agama yang kita anuti. Agama yang alhamdulillah kita anuti hari ini, kita peroleh ajarannya daripada Al-Quran dan Sunnah, melalui Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir. Kita ceritakan juga, kita kongsikan juga. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah bila kita Islam. Tanda terima kasih kita kongsikan kepada mereka yang masih belum mendapat peluang untuk merasai kemanisan hidup dalam agama Islam. InsyaAllah. Bila kita berta'aruf, dita'arafu, kita bukan setakat kenal nama dia, kita bukan setakat kenal apa yang dia suka buat, apa anak-anak dia berapa orang, orang mana dan sebagainya. Tetapi mari kita ta'arufkan juga Tuhan yang kita sembah. Kita perkenalkan, cari peluang
Ini bukannya kita buat secara sesuka hati, tak. Maksudnya bila kita berdakwah ni, bila kita sampaikan Islam ni, kita buat secara berhikmah. Kalau ada peluang, ataupun kalau dia bertanya kita soalan, kita cari peluang untuk kita ceritakan tentang ajaran Islam, perkenalkan Allah sebagai Tuhan yang satu. Di luar sana ramai juga kan, mereka yang sekarang ni sudah tidak mengakui kewujudan Tuhan, tak percaya Tuhan kan, maka dah tak ada dah ibadat dalam hidup dia. Kita kena perkenalkan, kita yakinkan kenapa Tuhan tu ada. Kan kita biasa dapat juga soalan kan bila kita berdakwah, apa bukti Tuhan tu ada? Saya tak nampak Tuhan kan. Kita boleh buktikan, insya-Allah Quran berikan jawapan yang baik kepada kita kan. Kita ceritakan juga tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutuskan kepada semua manusia kan? Dan juga kita menceritakan tentang isi kandungan Al-Quran kepada mereka. Kita ta'arufkan tuan-tuan. Sebab apa mereka di luar sana masih lagi belum sembah Allah Tuhan yang satu? Antaranya sebab mereka masih lagi belum kenal Allah. Mereka belum tahu tentang ciri-ciri Tuhan yang sepatutnya mereka sembah. Sebagaimana yang kita faham sebagai seorang Islam. Bagaimana yang kita beriman Tuhan itu satu. Tuhan tempat segalanya bergantung. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan kan? Allah tiada yang sama dengan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad, ya. Kita ceritakan. Kita perkenalkan Nabi Muhammad SAW pada mereka yang masih belum mengikut ajaran Nabi. Ya? Nabi Muhammad bukan diutuskan kepada orang Arab sahaja. Nabi Muhammad bukan diutuskan kepada orang Melayu sahaja kalau di Malaysia. Ya? Tetapi Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Dalam surah Sabah, surah yang ke-34, ayat 28. Dan tidak kami utuskan kamu Muhammad, melainkan kepada manusia seluruhnya. Dan kafatan linnas. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutuskan kepada, kalau di Malaysia ni, orang Melayu, kepada orang Cina, kepada orang India, kepada orang dusun, orang Punjabi dan sebagainya. Dan bukan untuk orang Melayu sahaja. Sebab apa mereka masih belum kenal Nabi Muhammad? Sebab mereka tak mendapat pengetahuan. Mungkin kita pun tak pernah pun cerita pada mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Di Hidayah Center pun kami pernah juga, ya tuan-tuan, kita buat bila kita berkongsi mesej Islam ni, perkenalkan Nabi Muhammad, macam-macam soalan juga mereka tanya. Kan? Ada yang memang tak pernah tahu, ada yang pernah dengar tapi tak tahu. Ada juga pengalaman kita bila kita cerita Nabi Muhammad, ajak masuk masjid, bila mereka non-Muslim masuk masjid, mereka tanya, mana patung Muhammad? Patung Muhammad, mana patung Muhammad? Ataupun gambar Muhammad. Mereka beranggapan Muhammad tu Tuhan orang Islam. So tak betul. Dan kalau mereka tahu, mereka pula confused, mereka keliru sebab mereka tak ada pengetahuan. Ada juga soalan-soalan yang lebih mencabar bila kita menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Brother Wan, Nabi Muhammad tu kenapa dia ada ramai isteri? Dalam Quran yang saya tahu, orang Islam sepatutnya kalau nak kahwin, kalau nak poligami, maksimum 4 orang kan. Tak boleh lebih daripada 4. Tetapi Nabi Muhammad yang saya tahu dia ada 12 orang isteri. Sebab apa Nabi Muhammad tak mengikut Quran? Itu satu soalan yang kita pun kena ada ilmu untuk menjawab. InsyaAllah kita boleh jawab. Cuma bukan waktu ni, sebab waktu ni pendek. Nanti kalau ada peluang lagi, mungkin masa lagi kita boleh berkongsi jawapan. Ataupun Brother Wan, kenapa Nabi Muhammad kahwin dengan kanak-kanak? Kenapa Nabi Muhammad kahwin dengan isteri dia yang masa tu umur isteri dia tu 6 tahun? Merujuk kepada bila Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pun kita boleh jawab, insya-Allah. Jawapan hujah-hujah yang logik, yang rasional, insya-Allah mereka boleh terima. Namun kita kena ada ilmu, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Dan ini pengalaman kita tuan-tuan, bila berdepan dengan non-Muslim, kita memang tekankan pendekatan dakwah yang harmoni. Kita tak nak gaduh-gaduh, kita tak nak macam debat-debat berbeza. Kita sama sekali dilarang untuk menghina agama mereka. Lagilah Allah larang, ya. Kita dakwah sampaikan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, Allah sebut dalam Quran. Okay, baik tuan-tuan. Ini saya teruskan perkongsian cerita-cerita lah tuan-tuan. Bila kita sampaikan Islam, kita berdepan dengan pelbagai latar belakang non-Muslim. Ada yang menolak, ada yang ragu-ragu, ada yang keliru, dan ada juga sebenarnya yang dekat dengan Islam. Mungkin masa tu mereka pun memang menunggu-nunggu kita menceritakan kepada mereka tentang agama Islam. Ini satu pengalaman saya tuan-tuan, pada tahun ni sebelum pandemik COVID-19, tahun 2018 tak silap saya, satu program kita buat di masjid. Masa ni program hari raya kita lah, Aidilfitri kan. Biasa hari raya ni masjid ni dia buat masjid hari raya, tetapi dia jemput juga jiran-jiran yang bukan Islam. Kira masjid tu datang. Dan masa tu kita Hidayah Center, kita kerjasama dengan masjid, kita ajak non-Muslim masuk Dewan Masjid.
Dan Muslim masuk masjid ni dah biasa kat Malaysia ni kan. Masjid-masjid besar kan, Masjid Putra, Masjid Shah Alam, Masjid Wilayah dah biasa dah pelancong-pelancong yang bukan Islam masuk. Kita Hidayah Center, kita ajak yang orang bukan Islam yang tempatan kita masuk kan. Sebab kita nak ambil peluang cerita tentang Islam. Dan sebenarnya yang paling penting ialah kita ta'arafu, kita kenal dengan mereka. Dan saya jumpa brother ni pada majlis tersebut ni, dan lepas tu saya saya berkenal-kenalan dengan dia, ambil nombor telefon, balik tu saya mesej dengan dia dan berlaku perbualan saya dengan dia. Lepas tu dalam sebulan lepas jumpa ni, sebulan lepas tu dia ajak jumpa ke kedai-kedai mamak dekat rumah dia lah, dia nak sembang-sembang. Okay, dia pendekkan cerita tuan-tuan, selepas 6 bulan, program ni bulan 6, masa tu raya bulan 6. Masa tu bulan 12, tahun yang sama bulan 12, 6 bulan kemudian, masa tu saya di Cameron Highland, bawa family bercuti dengan anak-anak. Brother ni dia mesej saya. Saya ingat dia punya mesej. Dia kata, brother, saya sudah beli sarung tapi saya belum jumpa songkok. Saya sudah beli sarung tapi saya belum jumpa songkok. Saya tanyalah, kenapa kamu beli sarung? Kenapa kamu nak cari songkok? Dia kata, bukankah kalau orang Islam nak semayang, kena pakai sarung, kena pakai songkok. Itu maknanya tanda dia dah ada niat dah sebenarnya nak masuk Islam. So saya kata kat dia, brother, minta maaf, saya sekarang ni di Cameron Highland. Tunggu saya balik lagi 2 hari saya balik, nanti kita jumpa. Maka 2 hari kemudian saya jumpa dia, pasal satu malam tu jumpa dia, dan masa itulah saya ambil peluang untuk ceritakan. Sebelum tu saya tak push sangat kan, dalam Islam kita tak boleh paksa orang masuk Islam kan, la ikrah fiddin. Mungkin kalau sebelum tu pun kalau ada soalan dia tanya, baru saya jawab kan, kita berkawan dengan dia. Tapi malam tu saya cerita semua sebab dia dah ada niat kan, kita dah ada tanda dah dia minat dengan Islam. Malam tu saya ambil peluang cerita tentang Islam, dan keesokan harinya dia bersedia untuk melafazkan 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah ya. Saya dapat, inilah antara pengalaman saya dapat mengajak manusia di luar sana untuk sama-sama kembali pada agama Allah Subhanahu taala ya, insya-Allah. Alhamdulillah selepas 6 bulan ya. Dan ni satu lagi acara tuan-tuan ya, sempena tahun baru Cina. Kita pun tak lama lagi ni tahun baru Cina ni ya. Hujung bulan ni. Biasanya tahun baru Cina kita Hidayah Center pun kita biasa buat program. Kita buat majlis, biasa kita buat macam majlis jamuan makan-makan. Kan kita buat makan-makan, kita ajak Muslim datang, orang Cina lah, dan Muslim orang Cina. Ini satu event di Kuala Lumpur. Macam ni kami Hidayah Center pun kami bertugas lah, kami dilibatkan sebagai orang yang perlu menyantuni lah orang-orang bukan Islam kan. Dan masa ni saya nampak aunty ni. Aunty ni dia seorang-seorang. Ini tahun 2019. Aunty ni seorang-seorang kat situ kan. Dia ni pun seorang OPU kan. Kaki kanan dia dah dipotong sebab dia ada penyakit. Masa tu saya sembang lah dengan dia, saya sembang kan. Start sembang. Memang itulah tugas kami. Kan jangan biarkan dan Muslim yang datang tu seorang-seorang kan. Kita dah jemput, kita kena raikan mereka kan. Entertain mereka. Dan bila sembang tu sampailah satu part lebih kurang 20 minit kan. Lepas dah sembang tu, dia cakap pada saya, sebenarnya saya sudah ada adik lelaki yang masuk Islam. Dia kata dia ada adik lelaki yang sudah masuk Islam. Kan? Dia pun dah tak ada suami dah, dia duduk dengan anak-anak ya. Lepas dia sebut dia dah ada adik lelaki masuk Islam, terus saya ubah perbualan kan, daripada sembang-sembang kan, memang sebenarnya cari peluang nak cerita pasal Islam, tapi saya nak, kalau boleh tak nak push kan. Bila dia sebut je terus saya ubah. Aunty, apa pendapat aunty tentang adik kan? Apa pandangan aunty tentang agama Islam? Apa yang aunty suka tentang agama Islam? Saya startlah perbualan dakwah kan. Dan alhamdulillah selepas 40 minit lah, 20 minit, lepas lagi 20 minit, saya kira lebih kurang 40 minit bersama aunty ni. Saya panggil 2 orang sister ni, sister Farah dan sister Azian. Boleh tak datang? Sebab aunty ni dah bersedia untuk syahadah. Mesti saya tanya dia, aunty percaya Tuhan itu satu? Aunty percaya tak Nabi Muhammad itu seorang Nabi? Dia percaya. Dan dia memang kata memang dia bersedia untuk syahadah masuk Islam. Masa tu juga alhamdulillah dengan hidayah Allah. Ini semua Allah punya kuasa Allah berikan hidayah, Allah buka pintu hati. Aunty ini menerima untuk bersyahadah. Alhamdulillah. Masa tu saya minta tolong duduk di situ di situ untuk menyantuni aunty ini. Alhamdulillah dapat respon yang sangat baik. Orang-orang kat situ pun gembira Mereka pun kenal aunty ini dan saya difahamkan anak-anak dia pun tak ada masalah. Walaupun mereka tak suka, tapi mereka tak ada masalah bila aunty ni masuk Islam. Sebab penduduk situ pun ajak aunty ni pergi kelas, pergi surau. Malah mereka pun bagi nama kat aunty ni, Aunty Hidayah. Aunty Hidayah. Nasib baik tak Aunty Hidayah Center. Okey. Dan ini pengalaman terbaru masa PKP tahun lepas, tahun 2021. Ni dah 23 kan. Saya mendapat satu mesej. Masa tu zaman PKP, zaman online.
Saya dah mendapat satu mesej, dia sebenarnya couple lah sebenarnya. Lelaki ni saudara Jasper. Ini saya boleh sebut nama sebab memang dia memang alhamdulillah memang saya start berkawan dengan dia. Jasper ni dia berkawan dengan perempuan Melayu, Sister Jasmine ni yang perkenalkan sebenarnya kontak saya kan. Tapi Jasper ni dia kuat Kristian. Dia bukan senang-senang dia nak ubah agama ya. Dan bila saya cerita pasal Islam pun memang dia memang nak banyak tahu lagi pasal Islam. Bukan senang terus nak syahadah. Bulan 6 tahun 2021 saya kenal, saya start masa tu zaman online lah, Zoom kan. Jom kita kongsi tiap minggu saya buat sesi online dengan dia. Sebab memang dia nak belajar, dia nak betul-betul kuat faham tentang Islam, barulah dia ready. Kalau betul Islam ni agama yang benar kan. Alhamdulillah. Dan selama setahun saya buat sesi online, seminggu sekali, Khamis malam. Dan sampailah Ramadan, sampai Ramadan tahun 2021. Tahun ni 2022 kena 21 tahun lepas, Ramadan tahun lepas bulan 5. Awal Ramadan tu disebut pada saya pada Wan, boleh tak saya nak syahadah dalam bulan Ramadan, dan saya nak syahadah pada 27 Ramadan. 27 Ramadan. Wallahualam lah, saya pun tak pastikan kenapa dia pilih tarikh 27 Ramadan ya. Okey, tak apa, saya tak kisah. Semua tu perancangan Allah kan. Allah yang buka pintu hati, tak apa. Okey, tunggu sampai alhamdulillah 27 Ramadan saya ajak dia datang rumah saya kan. Gambar sini rumah saya. Dan mungkin saya start dengan buka puasa, ajak dia makan sekali. Dan malam tu, Masya Allah, malam tu hujan turun dengan lebat. Dia sebenarnya malam 27 Ramadan, esoknya 27 lah, malam 7 Ramadan. Hujan turun dengan lebat, mau sejuk. Malam tu juga alhamdulillah Jasper ni bersedia untuk syahadah. Dan sekarang ni tuan-tuan, selepas setengah tahun ni, memang Jasper ni jadi seorang mu'alaf yang sangat kuat. Sangat kuat ni, mantap. Memang sampai baru ni dalam mesej beberapa minggu lepas dia mesej sebab dia banyak tengok dia dah belajar tentang Islam. Macam mana Brother Wan saya nak berdakwah kepada keluarga saya, macam mana saya nak, kalau boleh saya nak keluarga saya pun bersama-sama ke syurga, bersama-sama ke syurga, bukan kita saja yang masuk syurga kan. Masya Allah dah sampai ke tahap tu walaupun baru beberapa bulan masuk Islam kan. Sebab itu memang dalam Hidayah Center ni kita sangat tekankan sebelum orang tu syahadah, kena make sure, kena pastikan betul-betul dia yakin. Dan bila dia syahadah, dia memang belajar, mantapkan. Sebab kita nak kalau boleh mu'alaf kita ni pun berkongsi juga mesej kepada ahli keluarga mereka, insya-Allah. Dan alhamdulillah Jasper ni dikurniakan Allah bersama kita dalam agama Islam, dan mudah-mudahan kita bersama ke syurga Allah SWT. Okay, baik tuan-tuan sedikit lagi, ini adalah logo organisasi kami, Hidayah Center Foundation. Sebenarnya banyak lagi pengalaman. Kalau jemput pendakwah-pendakwah lain, mereka pun masing-masing ada pengalaman mereka. Pengalaman mereka sebenarnya banyak juga yang kita dakwah tak masuk Islam pun kan. Dalam dakwah ni sebenarnya kita faham bukannya kita kena Islamkan orang kan. Islam tak Islam tu Allah punya kuasa, tetapi kita tugas kita hanyalah menyampaikan. Kita bukannya kalau kita ni orang tu masuk Islam sebab kita ni hebat, tak. Bukan sebab kita ni hebat, bukan sebab kita ni banyak ilmu, tetapi kuasa Allah SWT. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bagi dia seorang pendakwah yang paling hebat bagi dia diutuskan untuk mengajak manusia kepada agama Islam. Baginda pun tak berjaya untuk mengajak pakcik baginda Abu Talib untuk masuk Islam, walaupun Abu Talib itu seorang yang sangat baik Bila Abu Talib sakit Abu Talib hampir meninggal dunia, Nabi ziarah Abu Talib. Nabi nak sangat pakcik dia masuk Islam, tetapi Allah turun ayat dan Allah kata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Dalam surah 28 surah Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya kamu Muhammad tak dapat berikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, iaitu Abu Talib. Maka bila kita kongsi mesej Islam ni, bila saya banyak tuan-tuan ni kita kongsi tentang dakwah ni, sebenarnya bukan kita perlu mereka tu masuk Islam, tak. Kongsi saja, sebab memang tugas kita sebagai seorang Islam untuk mesej, untuk kongsi. Kan, kita nak ke syurga Allah, sebenarnya syaratnya ialah kita kongsi mesej Islam juga. Bukan semata-mata kita beribadat, bukan semata-mata kita melakukan kebaikan sesama orang Islam, tetapi berdakwah, sampaikan Islam kepada orang bukan Islam dengan cara-cara yang hikmah, dengan dakwah bilhal, dakwah dengan kata-kata yang baik, perlakuan yang baik, itu pun dakwah juga, insya-Allah. Dan Hidayah Center Foundation kita juga open, kita juga buka kepada sesiapa yang tidak full time. Macam saya full time, bergaji. Tetapi kalau yang tak full time, ada kerja lain, berminat untuk bersama Hidayah Center kan, hujung minggu kan, kita ada program, berminat, boleh join kita juga. Kita ada platform sukarelawan namanya Rakan Hidayah. Rakan Hidayah kita tubuhkan pada tahun 2017. Bila orang nak join tu, mereka ada mendaftar lah, ada borang yang kita kongsi. Sekarang ni online je, daftar online. Dan sehingga hari ini kita ada lebih kurang 3,500 seluruh Malaysia yang mendaftar. Ada doktor, ada engineer, ada usahawan, ada ustaz,
ada pelajar macam-macam background, orang-orang pencen pun ramai kan, sebab mereka berminat lah bersama-sama dalam usaha Hidayah Center, insyaAllah. Okay, baik, ini apa yang kita buat ni, Hidayah Center, kita sampaikan Islam pada orang bukan Islam, dan juga kita memberikan khidmat kepada golongan mu'alaf. Dan ini bila misal kata kalau kita ada yang berminat untuk terlibat dengan Hidayah Center, biasanya kita akan ajak kepada program-program latihan. Tapi sebenarnya daripada orang yang tak tahu tentang dakwah ni pun, yang tak pernah berdakwah pada orang bukan Islam pun, bermula dengan latihan, belajar, memberikan pengalaman, tambah ilmu, alhamdulillah, dari itu datanglah keberanian, datanglah ilmu, datanglah keyakinan, kan, confident untuk kita berdakwah, insya-Allah. Dan ini program yang kita buat dari segi outreach, kita dakwah secara hikmah, kita nak tunjuk kepada orang bukan Islam, bila dia masuk Islam bukan dia masuk Melayu, kan, bila masuk Islam dia masih lagi boleh amalkan budayanya, budaya etnik yang masih yang tidak melanggar ajaran Islam. Contohnya Chinese New Year. Chinese New Year ini perayaan budaya, bukan perayaan agama. Masih lagi boleh diamalkan. Kalau Isang, buat Isang, kita minta Chinese Muslim buat Isang yang halal, kan, makan sama-sama. So yang gambar bawah tu Tarau Keamatan Harmoni, pesta perayaan orang keadaan dusun, tapi kita buat secara patuh syariah kerjasama dengan JAHIM, Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Sabah ni pun ada dia punya fiqh Sabahi, berdasarkan suasana di sana, ada perkara-perkara yang dibolehkan, mengikut pendapat-pendapat yang kuat juga lah, insya-Allah. Okey. Kita juga turun-turun di lapangan sebab kita nak tambahkan keberanian, confident kita nak gunakan ilmu yang kita ada, kan. Kita jumpa dengan muslim di luar sana, cari peluang untuk kita kongsikan. Kita pergi shopping complex, kita pergi ke tempat-tempat tumpuan dan muslim. Kita masuk kampung, kan, pedalaman. Gambar bawah kanan tu saya di pedalaman Sabah, di Beluran, Kampung Kai Boton, di daerah kecil Paitan di Beluran. Ada orang Sabah di sini. Kalau orang Sabah ni mungkin kalau sebut Beluran tu dia tahulah kat mana, Paitan. Jumpa orang di situ. Dan kita juga selain daripada kita pergi ke lapangan, kita ajak juga orang bukan Islam masuk ke masjid-masjid yang kita kerjasama. Bila kita buat program ni, kita kerjasama dengan pihak masjid dan kita dapatkan juga kebenaran daripada Jabatan Agama, sama ada kalau di Selangor ni JAIS, ataupun Jawi, ataupun kalau negeri lain mengikut Jabatan Agama masing-masing. Alhamdulillah banyak juga kenalan-kenalan yang kita peroleh, alhamdulillah, sebab kita nak cari peluang sebanyak mungkin untuk mereka kenal Allah, untuk mereka kenal Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai platform. Dan selain daripada kita ajak mereka masjid, kita juga pergi ke rumah ibadat agama mereka. Tujuan kita adalah untuk kita membina hubungan harmoni dengan orang-orang penganut agama lain, termasuk orang-orang atasan penganut agama mereka. Kita pergi ke kuil Buddha, kita pergi ke kuil Hindu, kita pergi ke gereja. Dan banyak juga interaksi sebegini yang bila kita buat, kita dapat menjalinkan hubungan yang sangat baik. Dan ada juga di kalangan mereka yang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang Islam. Contohnya pada Eugene yang belah kanan ni, masa ni saya bawa pelajar USIM ke Nilai. Pelajar USIM Nilai ke sebuah gereja Saint Teresa di Nilai. Ini pun sebelum PKP tahun 2017 tak silap. Pada Eugene ni bila dah cerita lah pasal Kristian, semua Bible semua. Lepas tu dia kata kepada kami, boleh tak kamu pula buat satu program di masjid? Saya boleh bawa satu bas orang Kristian datang masjid, kami nak dengar pula tentang agama Islam. Kan, itu dia punya respon daripada padri dia, kan. So itu pun sebenarnya yang kita nak. Sebenarnya kita pergi ke rumah ibadat agama mereka pun sebenarnya kita nak ajak mereka dengar juga tentang Islam, kan. InsyaAllah bila kita pergi ke tempat macam ni pun tuan-tuan, kita pastikan orang yang pergi ni dah kena ada knowledge dah kena ada pengetahuan dah sedikit asas tentang agama Kristian, kan, tentang agama Hindu. Bukan kita main pergi je, tak. Kita pergi dalam keadaan kita dah ada ilmu dah, insyaAllah. Bila kita pergi tuan-tuan, pengalaman saya sendiri, kan, insyaAllah pengalaman mereka yang lain juga, bila kita pergi bertambah mantap iman kita, bertambah kuat kepercayaan kita pada agama Islam, insya-Allah, insya-Allah agama Islam agama yang benar daripada Allah Taala, dan tanggungjawab kita untuk kita kongsikan mesej. Dan bila ada orang bersyahadah, kita tak biarkan, kita tak tinggalkan, kita santuni mereka. Hidayah Center kita lakukan kelas-kelas. Kita buat majlis iftar untuk raikan mereka masa bulan Ramadan. Mungkin sepanjang bulan Ramadan tu mereka minum air masak je. Mereka tak dapat makan makanan-makanan yang kita makan, yang biasa kita makan. Kita buat majlis khas. Jemput, kalau kita ada kemampuan, jemput pergi hotel makan sedap sebulan sekali, setahun sekali, sempena bulan puasa, kan, raikan mereka sebagai mu'alaf. Kita berikan barang bantuan kebajikan, bila mereka dalam kesusahan, dan kita ziarah mereka semata ke semata. Ini aktiviti yang kita biasanya libatkan sukarelawan lah, siapa yang berminat untuk bersama-sama menyantuni mereka, insya-Allah. Kita menjadi kaum ansar, orang ansar yang membantu golongan muhajirin. Dan selain daripada kita menyantuni mereka, kita juga dalam Hidayah Center kita mempunyai matlamat untuk kita menjadikan mereka sebagai mu'alaf yang cemerlang. Mu'alaf yang cemerlang, mu'alaf yang berjaya, mu'alaf yang boleh dicontohi. Kita nak bila mereka menjadi orang yang berjaya dalam Islam, orang-orang bukan Islam, orang etnik mereka, melihat mereka
dan berjaya, mereka nampak bagusnya agama Islam. Kan? Indahnya agama Islam. Masuk Islam lagi cemerlang. Kan? Satu contoh tuan-tuan, saya nak cerita Datuk Muhammad Chan Abdullah. Datuk Muhammad Chan, kalau siapa yang pernah makan ataupun pernah dengar restoran Muhammad Chan, banyak outlet sekarang ni. Datuk Muhammad Chan ni asalnya bukan Islam. Pada tahun 2013, dia pun dah masa tu dah gagal dalam bisnes dia. Dia pun sebelum Islam pun buat kedai makan juga. Fail, kan? Satu hari tu dia berminat untuk masuk Islam. Dia berminat dengan agama Islam. Alhamdulillah ada pendakwah kita Hidayah Center jumpa dia dan ajak dia kepada Islam lah, syahadah ya. Ajak dia kepada syahadah. Alhamdulillah Datuk Muhammad Chan ni pun syahadah. Dan pada lebih kurang setahun ataupun 2 tahun selepas itu, Datuk Muhammad Chan ni nak mulakan balik bisnes kedai makan dia. Dia minta macam pinjaman lah sebenarnya, pinjaman daripada Hidayah Center. Boleh tak pinjamkan dia? Tak silap saya RM5,000. Ni pendakwah sini lah cerita sebab saya masuk Hidayah Center 2015. Ni pendakwah sini yang cerita. Dia minta kalau Hidayah Center boleh pinjamkan dia RM5,000 untuk dia mulakan balik bisnes kedai makan. Tapi kita tak bagi pinjam lah, kita nak perkasakan dia kan. Kita bagi tak apa, ambil RM5,000 kan. Dan tuan-tuan daripada RM5,000 itu, Datuk Muhammad Chan ni sebagai seorang yang sudah beragama Islam, dia mula balik bisnes dia kan, bermula semula sebagai usahawan. Dan hari ini kita tahu dah ada berbelas-belas dah outlet restoran Muhammad Chan kan. Muhammad Chan. Dan sekarang ni kalau program Hidayah Center kan, contoh Chinese New Year, kita pernah buat sebelum ni. Kita ajak 1,000 orang datang. 1,000 orang datang. Bukan raya Cina je, raya kita pun, raya Fitri pun kita buat, ajak ramai datang. Setiap kali kita buat majlis itu, Datuk Muhammad Chan dia akan sponsor makan. Dia akan sponsor makan untuk 1,000 orang. Dah sampai ke tahap macam tu dah. Datuk Muhammad Chan yang asalnya kita bagi sokongan kan dari segi kewangan kan. Masya-Allah. Masya-Allah, memang itu yang kita nak kan. Mualaf bila masuk Islam menjadi orang yang cemerlang kan tuan. Dan ini Sister Ain Sumayah asalnya Indian, asalnya bukan Islam, agama Hindu, masuk Islam. Masa tu pun dia rahsiakan. Saya rasa hampir 10 tahun juga dia rahsiakan pengislaman. Sebab dia masuk Islam masa dia sekolah. Dan sekarang menjadi salah seorang staf Hidayah Center. Memang kita nak perkasakan dia dan alhamdulillah baru ni dia dilantik sebagai ahli jawatankuasa Hal Ehwal Mualaf di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Pertuan. Maksudnya Majlis Agama pun dah iktiraf dia kan sebagai orang. Asalnya pun mualaf biasa ikut pelatihan dakwah. Lepas tu start kita libatkan dia dalam program, kita ambil dia sebagai petugas penuh masa dan sekarang alhamdulillah dia dah menjadi orang rujukan dilantik sebagai ketua AJK. Ustazah Mariana, Ustazah Syuhada. Syuhada ni orang Sabah, Papar. Sebelum ni selama 50 tahun sebagai missionary Kristian, orang nombor 1 gereja di tempat dia. Nan ni biasanya orang nombor 1 perempuan, wanita. Banyak buat usaha-usaha missionary, masuk kampung Kristian kan penduduk-penduduk di pedalaman. Namun pada umur 50 tahun beliau bersyahadah. Beliau masuk Islam dan kita Hidayah Center kita ambil dia sebagai petugas kita. Nak jadikan dia seorang pendakwah. Dan alhamdulillah syahadah ni masya-Allah walaupun masa tu umur dah 50 tahun dah lama dah buat kerja-kerja sebelum di Islam, masuk Islam jadi pendakwah yang sangat hebat masya-Allah. Dan hari ini di Sabah ramai orang bersyahadah hasil usaha daripada Ustazah Syuhadah masya-Allah. Dan yang terakhir Zakwan. Ustazah Syuhadah tadi orang dusun, Zakwan ni orang sungai di Beluran orang sungai, asalnya agama pagan, masuk Islam pada tahun 2010 tak silap saya 2010 sebab dia lebih sikit 10 tahun masuk Islam. Lepas tu dia mula berdakwah kepada ahli keluarga dia. Dia ada 8 orang adik-beradik ada mak ayah. Dan bila dia berdakwah, seorang demi seorang adik-beradik dia masuk Islam. Dan akhirnya mak ayah dia pun masuk Islam. Dan hari ini alhamdulillah saya pendekkan cerita di Paitan daripada daerah kecil di Beluran, kita ada cawangan sana, kita ambil dia tugas di Hidayah Center Alhamdulillah bila kita ambil tugas ni, gaji tu semua daripada sumbangan tuan-tuan lah. Siapa yang menyumbang di Hidayah Center kita berikan gaji sebab kita nak dia melakukan usaha sampaikan Islam dan kalau ada yang berminat untuk masuk Islam, kita syahadahkan dan kita kena bantu perkasakan mereka sebagai seorang mualaf, bimbing mereka insya-Allah. Dan tuan-tuan saya ingin kongsikan pada hujung ini satu ayat daripada Quran bila mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Dan yang bermaksud perumpamaan atau perbandingan bagi orang-orang merujuk pada kita orang beriman orang Islam yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti mana bila kita belanjakan contohnya RM1 RM1 kita berikan sumbangan seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Maksudnya kalau kita bagi RM1 akan tumbuh RM7.
7 tangkai. Tetapi tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Maksud 7 tangkai itu menebihkan 100 biji, maka 700. Maksudnya kalau kita sumbang RM1, kita akan dapat balik pahala di Allah seolahnya RM700. Cuma nilai sisi Allah tu lagi besar lah, kita tak nampak pahala itu. Dan sebenarnya kat ujung ni saya nak kongsi untuk berkongsi pahala insya-Allah dalam usaha kita untuk bersama-sama ke syurga Allah SWT. Antara caranya juga ialah untuk kita menyumbang harta kita insya-Allah. Tak kisah berapa banyak pun harta yang kita ada kan. Yang penting Allah tak nilai berapa banyak kita bagi, tapi apa yang kita bagi insya-Allah. Apa nama niat kita. Niat kita bila kita berikan apa yang kita ada insya-Allah. Dalam Hidayah Center ni kita ada projek Ansar Inisiatif. Kita menjadi orang Ansar, yang mana Hidayah Ansar Inisiatif ni adalah RM1 sehari. RM1 sehari. Maksudnya sesiapa yang berminat. Kita alhamdulillah, saya percaya kita semua telah pun menyumbang dalam pelbagai pihak kan. Kita menyumbang kat masjid, kat rumah ayat yatim ataupun tahfiz. Semua tu kita tanam benih sebenarnya, tanam benih. Maka saya nak ajak juga tuan-tuan tanam satu benih juga di dalam usaha kita menyantuni mualaf dan juga dakwah kepada orang Islam. Kalau boleh kita tanam satu benih juga. Yang mana RM1 ataupun sejumlah wang yang kita berikan sumbangan itu, insya-Allah dia akan berkembang menjadi berganda-ganda sebagaimana janji Allah SWT dalam Al-Quran insya-Allah. Dalam Ansar Inisiatif ni kita jemput siapa yang berminat untuk bersama dengan kita. Ini juga duit yang kita gunakan dalam operasi dakwah kita. Apa yang saya tunjukkan tadi dengan tuan-tuan, semua program-program tadi pun adalah sumbangan orang ramai. Kita jemput. Maksudnya kalau RM1 sehari, RM30 sebulan. Minimum RM30 sebulan insya-Allah. Ramai juga sebenarnya yang hari ini bersama dengan kita menyumbang kepada kita dalam bentuk macam inilah menyumbang ya. Siapa yang berminat boleh scan. Boleh scan QR code ni sempena hari Jumaat ni, insya-Allah banyak pahala yang Allah berikan. Saya nak ajak, kita tak minta derma, tapi kita ajak berkongsi pahala insya-Allah. Kalau ada usaha yang kita buat ya melalui sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh pelbagai pihak, kalau membawa kepada syahadah dan ada orang masuk Islam, saya percaya bukan setakat orang yang syahadahkan tu dapat pahala. Bukan setakat orang yang buat dakwah itu dapat pahala, tetapi semua yang terlibat termasuk mereka yang menyumbang pun mudah-mudahan Allah berikan pahala, sebab daripada harta yang diberikan itu membawa kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okay? Boleh supplement. Dan juga hari ini sedekah Jumaat. Misal kata tak ada kemampuan tak boleh nak komit, nak sumbang bulan-bulan RM30 sebulan boleh juga sumbang secara one off. Mungkin hari ini sahaja kan mampu untuk sumbang pun boleh. InsyaAllah kita terima saja berapa yang bagi. Kan? Berniat pun tak apa. Kalau tak mampu, niat pun tak apa. InsyaAllah bila akan datang nak bagi kan. Kita punya website www.dahsedekah.com. Ini kalau one off. Kalau sekali saja kan, nak bagi sekali saja. Boleh. Ataupun boleh scan di sinilah, ni QR code untuk sumbangan one off sekali insyaAllah. Dan insyaAllah itu saja. Dan apa lagi yang boleh dibantu, tuan-tuan boleh kongsikan maklumat tentang Hidayah Center. Misal kata tuan-tuan ada dengar kan, ada orang nak masuk Islam. Kan ada orang yang berminat nak tahu tentang Islam. Kan ada soalan tentang Islam. Ataupun ada mualaf yang perlukan bantuan, yang boleh kita bentuk dia sebagai mualaf yang cemerlang. Boleh beritahu kami insyaAllah. Boleh hubungi kami. Itu tugas kami insyaAllah Hidayah Center. Dan boleh sebarkan mesej-mesej yang misal kata kalau berkaitan Hidayah Center, boleh sebarkan di WhatsApp, boleh like social media kami. Kami ada Twitter, kami ada TikTok, kami ada Facebook, kami ada Instagram, dan juga kami ada YouTube. Dan juga kalau siapa yang berminat boleh join kami sebagai ahli rakan hidayah tukar lawan insya-Allah. Boleh pergi ke hidayahcenter.org.my, ada slash rakan hidayah. InsyaAllah di situ ada borang siapa yang berminat untuk bersama-sama kita untuk kita sebarkan mesej Islam, melakukan usaha mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya minta maaf terlebih sikit. Ujungnya saya ingin kongsikan satu surah daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan dengan kebenaran serta berpesan pada kesabaran. Sesuai dengan tajuk ini, bersama ke syurga tuan-tuan. Bersama ke syurga, kita bersama-sama ke syurga. Allah kata kalau kita nak masuk syurga ada syarat-syaratnya, dan apa syarat-syaratnya adalah seperti mana juga yang terkandung dalam surah ini. Kan? Kalau nak masuk syurga, Allah kata kita kena buat 4 perkara ini. Apa 4 perkara itu? Kita menjadi orang yang beriman, kan? Dan Allah menggunakan perkataan dan, kan? Dan beramal soleh, dan pesan-pesan pada kebenaran, dan pesan-pesan pada kesabaran. Nak masuk syurga bukan setakat kita selamatkan diri kita saja, tapi kita selamatkan orang lain juga. Kan? Kita pesan-pesan pada kebenaran, pesan-pesan pada kesabaran. Itu syarat untuk masuk syurga. Itu syarat untuk kita bersama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah.
Maka dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak UKM di atas ruang yang diberikan untuk saya berkongsi pengalaman pada pagi ini, dan sedikit ilmu yang ada itu pun insya-Allah saya percaya tuan-tuan semua dah tahu dah ilmu tu, namun sama-sama kita mantapkan iman dan juga semangat kita untuk terus menjadi mukmin yang beriman, ya, yang ikhlas dan juga yang insya-Allah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok kat sini partisipan 200 lebih, masya-Allah. Saya ingat berapa orang saja kan yang join. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi memberikan masa. Saya doakan semoga semuanya yang berada, yang bersama dalam kumpulan dalam grup ini, insya-Allah saya doakan semuanya bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada pagi ini walaupun melalui platform Zoom, pada satu hari nanti di syurga kita berkumpul semula bersama-sama juga, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu saja. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian yang cukup menarik dan bermanfaat ini. Kita bukakan sesi soal jawab. Silakan jika ada soalan yang ingin diajukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Wardah. Saya tak ada soalan, cuma saya sebenarnya nak ucap terima kasih kepada Ustaz sebab banyak membuka banyak membuka macam jalan macam mana sebenarnya kita nak berdakwah pada orang bukan Islam. Sebab zaman ni saya pun tertanya-tanya sebab kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, tapi kita macam berhasrat kalau mereka dapat hidayah masuk Islam, tapi kita tak tahu nak approach macam mana. Kita takut kalau tersalah cakap kan putus kawan kan. So macam tadi bila Ustaz terangkan, Ustaz cerita pengalaman Ustaz, jadi macam kita nampaklah jalannya lepas ni macam mana sedikit sebanyak kita nak approach kawan-kawan kita yang bukan Islam tu supaya dia pun masuk Islam. Sebab kita pun takut ditanya di akhirat nanti apa kita buat kan kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam tu. Jadi saya sangat terima kasihlah Ustaz dengan perkongsian Ustaz ni. Itu je. Saya tak ada soalan, cuma nak menyatakan penghargaan tersebut. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama, dan terima kasih juga Dr. Wardah, masya-Allah, respon yang sangat baik, insya-Allah berikan motivasi kepada kita, insya-Allah. Ada soalan lagi? Nampaknya kita tak ada soalan lagi. Okay. Segala yang baik, yang indah dan yang sempurna itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersama-samalah kita mensyukurinya, dan segala kekurangan dan kepincangan majlis ini adalah kelemahan dari pihak kami dan kemaafan jua yang kami pinta. Sebagaimana biasa, sebelum kita berlalu, terlebih dahulu kita mohon hadirin untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi bersuah foto. Keran 3, 1, 2, 3. Senyum. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.